selawat. Dia kata apa selawat? Bid'ah. Ya. Kan dalam selawat tu kita tengok dia baca apa? Ya Hanana, Ya Hanana, kan? Dan selawat. Kemudian pula dia tak setuju bila berselawat ni, orang dalam berselawat berdiri pula tu, kemudian siap lambai-lambai. Siapa yang dilambai ni? Saya tengok dalam grup, bergaduh dalam WhatsApp tuan-tuan dan puan. Ya. Boleh ke tak boleh terlambai? Salah ke? Dia bayangkan seolah Rasulullah ada di hadapan dia. Boleh tak? Tak salah. Berdiri, selawat saya berdiri boleh? Boleh. Dia tanya ni kenapa pula tak boleh selawat sambil berdiri? Dia kata kalau tengok dalam solat pun duduk tahiyat kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatul lillah, dan tu ada selawat kata Nabi SAW. Dia kata dalam solat pun selawat duduk. Itu dinamakan amrun tauqifi. Maknanya Rasulullah kata waktu selawat dalam tahiyat itu mesti duduk, tak perlu berdiri. Ikut dia apa Nabi suruh. Cuma di luar solat tuan-tuan dan puan, tak kira lah nak baring ke nak berdiri, dia terpulang ikut masing-masing. Tak ada kesalahan di situ tuan-tuan dan puan. Dan ada pula yang tak bersetuju bahawa buat apa kita buat selawat, kita puji Nabi lebih-lebih. Dia tak bagi pula. Ini pun yang dikatakan bid'ah. Memanglah kalau kita tengok Muhammadun basyarun laisa kal bashari, Rasulullah SAW itu seorang manusia, laisa kal bashari, tetapi dia ni bukan macam manusia biasa macam kita ni tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surah apa? Surah Asy-Syarr. Allah kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami mengangkat sebutan nama engkau wahai Muhammad. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar Allah mengangkat sebutan nama kekasihnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Sebab itu dalam Al-Quran juga setiap kali Jumaat kita akan dengar apabila dibacakan ayat sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lambai-lambai tu tak apalah, dia bayangkan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan dia, ya. Dan mereka pula menggunakan dalil, dia kata apa? Sesiapa yang suka orang berdiri untuk dia, maka sediakan tempatnya di dalam neraka Allah. Memang ada hadis ni Nabi sebut tuan-tuan dan puan. Cuma yang maksud dia orang yang minta orang lain berdiri apabila dia datang. Contohnya Ustaz datang kan, berdiri semua dan masuk ni kan, duduk ni. Itu tak boleh. Kita ni tuan-tuan dan puan, apabila kita melihat orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang berilmu, contohlah dulu pernah dipanggil Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi datang ke Malaysia. Dia buatkan Masjid Negeri Shah Alam. Ramai yang datang, kereta penuh, jam jalan raya. Dalam masjid pun tak muat tuan-tuan dan puan. Jadi orang yang alim macam tu, dan tentulah kita secara automatik tak perlu suruh, tak perlu buat pengumuman sila berdiri, Syekh dah sampai. Tak payah pengumuman pun, kita secara automatik kita akan berdiri, kita akan berlari kejar Syekh tu nak salam, dapat pegang dia sikit pun jadilah kan. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan, punya ramai orang bertolak-tolak, jatuh-jatuh kan. Saya pun tak berani nak dapat lagi lah, sebelum dan mati kena pijak kan. Macam beritahu pula ramai penuh. Yang tua, yang muda semua jatuh sebab terlalu nakkan bersalam dengan Syekh. Jadi itu orang yang dimuliakan. Itu baru ulama. Ini belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza tu tuan-tuan dan puan. Pernah zaman Nabi dahulu, satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu majlis,
Waktu itu sahabat ada ramai para sahabat. Bila Nabi masuk ni tuan-tuan dan puan, para sahabat semuanya pakat berdiri. Semua berdiri. Nabi kata, ijlisu, duduk semua. Nabi tak bagi berdiri tuan-tuan dan puan. Semua sahabat duduk. Ada seorang sahabat ni, dia tak nak duduk. Siapa nama dia? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni merupakan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kenapa kau tak nak duduk? Dia dalam beberapa penyair, dia terus bersyair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdirinya aku di hadapan orang yang mulia adalah satu kefarduan. Mana diwajibkan diri dia bila dia jumpa orang yang mulia, yang berilmu, yang dihormati, mesti berdiri. Sebab sebagai tanda hormat. Macam kita hari ni kan, beza ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kan kalau menteri, kita dipaksa berdiri, paksa rela nama dia tuan-tuan. Tapi kalau orang berilmu, kita secara sendiri kita nak berdiri. Kemudian dia kata apa? Wa tarkul fardi laisa huwa mustaqimu. Meninggalkan perkara yang fardu bukanlah perkara yang elok. Kan dia dah wajibkan diri dia buat macam tu. Kalau dia tinggalkan perbuatan itu, bagi dia ini tidak elok. Kemudian dia kata lagi, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku pelik tengok orang yang ada akal, ada kefahaman. Yara hadzal jamal wa la yaqumu. Orang yang ada akal, ada kefahaman ini, apabila dia melihat kecantikan ini, yara hadzal jamal wa la yaqumu. Dia melihat kecantikan, melihat keindahan, tapi dia tak nak berdiri. Siapa yang cantik? Rasulullah lah, ya. Dia pelik tengok sahabat ni ada akal semuanya, dia cerdik belaka. Tapi bila tengok Rasulullah datang, mereka ni tak nak berdiri. Mereka ni Rasulullah duduk, mereka duduk. Bila diungkapkan syair ni tuan-tuan dan puan, adakah Nabi marah dia? Adakah Nabi melarang? Nabi diam sahaja. Itu dinamakan iqrar. Nabi mengakui apa yang diungkapkan oleh Hasan bin Sabit. Maknanya boleh untuk kita memuliakan lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan dan puan, dalam majlis selawat ni macam-macam lah. Ada yang selawat Putrajaya berselawat, ada yang Kuantan berselawat, Melaka berselawat, Kuching berselawat, Bangi berselawat, Surau Al-Ibrah dan selawat belum lain. Ya, pulanglah apa nama dia kan. Tapi dalam majlis yang baik macam ni, apalah kiranya kalau kita selitkan. Kan ramai orang yang datang ni, beribu orang, mungkin puluhan ribu yang datang majlis berselawat ni tuan-tuan dan puan. Dalam tengah-tengah tu selitkan dengan peringatan, ya, tausiah. Kan ada habaib ni bagi tausiah kan. Kenapa dia tak sentuh sedikit isu Palestin yang negara mereka ni telah dirampas 70 tahun lebih? Kenapa tak masukkan juga isu Syria, ya, bumi Syria yang beratusan ribu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dibunuh oleh puak-puak Syiah tuan-tuan dan puan. Kita pun tahu sekarang ni. Dulu kami ni walaupun belajar bidang agama kan, kita buat tak tahu je. Syiah ingatkan lebih kurang macam kita je. Tapi Allah nak tunjukkan rupa sebenarnya puak-puak Syiah ni, macam mana mereka ni sebenarnya. Rupa-rupanya mereka ni sesat lagi menyesatkan. Yalah, kalau kita tengok, kalau zaman dulu orang ataupun manusia ni mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Sebab Nabi Isa ni lahir tanpa bapa, Isa bin Maryam, kan? Dia mereka menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Zaman sekarang pula, orang yang menyembah manusia ni sebagai Tuhan, siapa dia? Puak-puak Syiah. Jadi saya pernah tengok video, ya, satu video di YouTube. Seorang syekh duduk di hadapan ni, dia kata di hadapan orang yang mendengar ni, orang yang datang majlis ceramah dia, dia kata apa? Inna Rabbana yawmal qiyamah, Inna Rabbana yawmal qiyamah huwa Ali. Sesungguhnya Tuhan kami di hari kiamat nanti ialah Sayyidina Ali. Orang yang dengar ni pun confused. Biar betul syekh ni kan. Sebut selama ni tak pernah apa sebut macam tu. Maknanya tak betul lah apa diungkapkan itu.
Bila dia tengok orang tak sokong dia, tuan-tuan dan puan, patutnya bila dia sebut macam tu, mesti pengikut dia kata Ali, 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 kami sokong Ali, contoh kan. Tapi semua senyap, confused. Dia pun sambung lagi kata-kata dia, uridu an usbit wa uakkid anna aliyan rabbuna yawmal qiyamah. Aku nak tegaskan, aku nak bagi tahu sekali lagi bahawa Ali itu merupakan Tuhan kami di hari kiamat nanti. Gila ke tak gila itu tuan-tuan? Manusia ini dikatakan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita mesti berhati-hati. Mesti lihat anak-anak tuan-tuan dan puan dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia ambil ilmu dan sebagainya. Sebab bulan lepas saya pernah pergi ke sebuah universiti swasta di negara kita ni, KL sana. Saya nak sembahyang Zuhur, dan masuk seorang foreigner lah, orang luar kan. Ajak dia solat sekali, dia kata tak apa, dia nak solat sendiri. Saya pun tunggu seorang lagi bersyarah di situ, sembahyang berdua. Jadi yang orang luar tadi tu sembahyang langsung seorang dekat belakang. Surau tu kecil je, jadi saya belakang, belah kiri. Dia kata dia nak cepat, dia tunjuk jam, dia nak cepat kan. Okay, dia ada kelas. Saya pun sembahyang dengan yang seorang lagi, dia sembahyang seorang diri. Dah habis solat, dia tak habis lagi. Kita nampak di solat ni banyak rakaat dia tuan-tuan dan puan. Berbelas, mungkin berpuluh rakaat dia buat. Ya. Habis doa pun dia tak selesai lagi. Saya pun tunggu dia. Kemudian saya tanya dia, kenapa tak nak solat dengan kami? Kan? Kadang-kadang solat jemaah itu bagus kan? Sembahyang seorang-seorang dapat 27. Kalau berjemaah dapat seorang-seorang dapat 1. Berjemaah dapat 27. Dia kata dia nak cepat. Saya tanya dia, adakah kamu ni bermusafir? Musafir ke? Kalau jauh kan, kalau musafir kita dahulukan dia. Awalnya dia menjadi imam, kita ikut dekat belakang. Dia kata memang musafir pun. Borak-borak, rupa-rupanya dia ni daripada Kashmir. Rupa-rupanya mazhab dia Syiah, tuan-tuan dan puan. Ya. Dia baru nak sembang lama lagi, dia pun macam tak sedap. Dia nampak kan, dia pun balik lah. Minta diri cepat-cepat, tak berani lagi. Kita baru nak beritahu dia kan, barulah kita brainwash sikit. Ya, cara sujud pun lain. Jadi mereka ni kalau tak ada batu daripada Karbala tu, mereka takkan sujud ke atas tanah selain daripada batu ni, tuan-tuan dan puan. Jadi disujudkan, bila tak bawa batu, nak sujud atas apa? Sujud atas tangan. Saya nampak dia sujud atas tangan. Dia sujud atas dia punya tangan ni. Dia tak nak kena dahi dia atas tanah selain daripada tanah Karbala. Itulah pokok Syiah. Jadi ketua pengerusi Syiah di Malaysia pun mereka mengumumkan bahawa pengikut Syiah yang berada di Malaysia sekarang ni mencecah 300,000 orang. Ramai itu tuan-tuan kan. Saya pernah dengar kadang orang Malaysia ni, mereka ni suka ikut-ikut tanpa selidik kan. Dia nampak macam mudah je, dia ikut lah. Itu sebabnya solat berpuluh rakaat. Pelik, kenapa pula banyak sangat solat kau ni? Rupanya mereka ni menghimpunkan kesemuanya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, buat dalam satu waktu senang. Bila nak buat, suka hati. Rasa nak buat, buat. Ada lagi tengok tuan-tuan dan puan, tak payah buat, niat ke? Niat, saja aku solat subuh kerana Allah. Kemudian terus gabung, saya aku solat fardu Zuhur kerana Allah. Tak payah buat dia punya perbuatannya itu. Ni macam-macam masalah. Yang Al-Quran pun mereka tidak mengakui Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar telah menyuruhkan sebahagian daripada Al-Quran itu. Sebab itu kalau kita dengar dalam Al-Quran orang Syiah ni, banyak surah yang ditambah-tambah, antaranya surah wilayah. Ya, ingatkan wilayah KL je, wilayah Labuan. Dalam Al-Quran ditambah surah wilayah. Na'udzubillah min zalik. Kemudian apa lagi? Surah Alam Nashrah, ayat yang keempat yang kita baca tadi, Allah sebut wa rafa'na laka zikra. Kami mengangkat sebutan nama kamu wahai Muhammad. Ditambah ayat yang kelima tuan-tuan, wa ja'alna 'aliyan sihra. Dan kami jadikan Ali itu menantu kamu wahai Muhammad. Memanglah Sayyidina Ali itu menantu Nabi, tapi Allah tak pernah mention pun dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan. Kemudian dia tafsiran pun jauh, memang jauh sama sekali. Contohnya kalau kita baca surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadha
baladil amin. Kalau kita terjemahkan, demi buah tin, demi buah zaitun, ya, wa turi sinin, demi bukit Tur Saina yang berada di negara Mesir sana, wa hadzal baladil amin, ya, demi negeri iaitu Makkah Al-Mukarramah. Itu maksud tafsiran ahli tafsir, ya. Jadi mereka punya tafsiran apa? Wattini wazaitun, demi Saidina Hasan, demi Saidina Husin, wa turi sinin, demi Saidina Ali. Kan jauh poye tu. Kemudian lagi dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang menyebut ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu keseluruhannya ke dalam agama Islam ni. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam agama Islam ini secara total, tuan-tuan dan puan. Bukannya kita masuk Islam beriman separuh, separuh lagi kita tinggalkan. Ini ramailah zaman sekarang ni. Sembahyang dia buat juga, dalam masa yang sama pergi Genting Highland berjudi juga, berselawat juga kan. Baca berselawat itu ini, tapi pergi berjudi, pergi luar negara sana, ya, minum arak dan sebagainya. Itu tidak beriman sepenuh. Sebab tu Allah kata bila masuk Islam ni mesti beriman keseluruhannya. Tak dapat tidak, ya. Solat juga, tapi rokok pun dihisap juga. Ini masalah. Lebih masalah kita tanya, Ustaz, apa hukum hisap rokok, Ustaz? Ustaz pun jawab, hukum menghisap rokok ini ialah makruh. Apa maksud dia? Tu maksud dia Ustaz tu pun hisap rokok sama, tuan. Tak boleh pakai lah macam tu, Okey. Jadi rokok ni jelas haram. Jadi dalam ayat tadi dia kata masuk agama Islam tu secara keseluruhannya, total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Dalam kurungan, ya, mereka letak ni syaitan tu, dia kata apa? Abu Bakar dan Omar. Jadi mereka ni anti kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak mereka pada kecil lagi dah ditanam dengan rasa benci terhadap para sahabat yang lain, tuan-tuan dan puan, ya. Sebab itu kalau pergi Iran ataupun Iraq, ya, susah kita nak jumpa nama orang Abu Bakar ataupun Omar, ya, sebab mereka takkan guna nama itu. Sampaikan ada sahabat saya yang pernah masuk ke bumi Iran, ya. Mereka kata di Iran ataupun Syria, di Syria dia kata pernah satu masa tu sampai kat checkpoint ataupun immigration ni nak masuk dalam, bila tengok nama orang ni Omar, dia terbunuh dekat situ je, tuan. Saya tak tahu kisah ni betul ke tak, tapi ini diceritakan oleh sahabat yang pernah masuk ke Syria dan Palestin. Itu kisah dia. Jadi kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita tidak membeza-bezakan para sahabat itu, tuan-tuan dan puan. Kita mengiktiraf para sahabat, ya. Siapa kita untuk mandai-mandai nak membenci para sahabat? Sebab itu macam-macam nama sahabat kita pakai. Kadang ada orang nama anak dia ni letak nama Abu Bakar As-Siddiq, dan letak nama Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Dalam minuman pun kita letak nama sahabat, Tungkit Ali, tak gitu. Ya, kalau yang perempuan, Kajib Fatimah. Apa macam tu sekali lah kita nak guna nama itu. Okey, jadi itulah punya sesat lagi menyesatkan mereka ini, tuan-tuan dan puan. Al-Quran pun mereka boleh argue, ya, boleh persoalkan Al-Quran ni tak lengkap. Tak lengkap macam mana lagi? 30 juzuk yang kita baca ni, yang ada 6,236 ayat, 114 surah ni pun tak terhabis nak baca, kan? Itu pun baca setahun sekali je khatam. Bila? Bulan Ramadan. Selain Ramadan, Sadaqallahul Azim lah. Itu Al-Quran letak dalam hari, tak baca-baca. Tunggu Ramadan tahun hadapan. Itu pun kau panjang umur, kau mati langsung dah tak baca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Jadi tak ramai lah macam tu. Jadi ramai yang dah berubah sebenarnya. Ramai di antara kita ni, tamanya di badan-badan besar ni, lebih suka kepada majlis ilmu. Contoh kalau saya pergi Shah Alam, kan, surau saja pun
Hari-hari kuliah maghrib tuan-tuan dan puan. Isnin sampai Jumaat kuliah maghrib. Dia siap ada kuliah khas lagi. Satu Ahad kuliah subuh dan maghrib. Ya Allah, sebulan tu dalam 40 orang ustaz. Pilihlah nak dengar majlis apa. Fiqh ada, tauhid ada, Al-Quran, tajwid, tafsir, macam-macam ilmu yang disampaikan sekarang ini. Kalau ikut semua pengajian tu boleh master, boleh PhD, ya. Bila habis dah 5-10 tahun bila dengar kuliah je, ya. Pokok pangkal nak pergi ke tak nak pergi. Boleh pilih. Nak ustaz kuih macam saya ni ke? Nak gomok gedimpol ke? Ya nak yang ada gigi ke? Ya nak gongak ke? Ya nak tinggi, pendek? Bila pilihlah ustaz mana, kan? Tak macam dulu. Dulu punyalah susah untuk kita tengok nak pergi ke majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah mulianya Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak tengok apakah ya peristiwa 27 peristiwa yang tidak logik pada akal manusia ini tak logik. Cuma ianya sangat logik di sisi Tuhan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Kita akan sebut mana yang sempat saja tuan-tuan. Yang pertama, mukjizat yang pertama, haiwan yang sepantas roket. Teknologi kita ni mampu bawa manusia sampai ke bulan. Tetapi tuan-tuan dan puan, teknologi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, binatang buraq yang ditunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mampu bawa Nabi dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian balik semula ke bumi. Tak sampai satu malam, ya, sekejap ya tuan-tuan dan puan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam saja dari Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini di segi logik akal memang tak masuk akal, ya, tak logik. Lepas tu bila Nabi pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, ada 3 kumpulan. Bila dengar cerita Nabi yang pertama, langsung tak percaya. Malah mereka keluar pula agama Islam, tak percaya dengan apa Nabi sampaikan itu. Murtad lah mereka ni. Kemudian kumpulan yang kedua, dia 50-50, betul ke tak betul, nanti cek balik, kan. Dia masih nak fikir lagi. Kumpulan yang ketiga ni yang paling sedikit, ya. Mereka mempercayai apa yang Nabi sampaikan itu. Dan orang yang sangat percaya dengan cerita Nabi itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, memang tak masuk akal. Jadi itu sikit kita tengok. Kalau dalam sirah Nabawiyah diceritakan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak banding dengan nabi-nabi yang lain. Ini salah satu bukti dia. Kalau tengok Nabi Sulaiman alaihi salam, macam mana dia boleh perintahkan makhluk lain untuk bawa istana Ratu Balqis itu dalam sekelip mata, kan. Itu kita rasa macam dah laju sangat dah. Sebenarnya Rasulullah yang Allah bagi kelebihan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni jauh lebih hebat daripada itu tuan-tuan dan puan. Kemudian mukjizat yang seterusnya, komando elit yang tidak kelihatan. Sekali lagi Rasulullah SAW dengan bantuan Allah telah menunjukkan mukjizat tahap tinggi yang Allah anugerahkan kepada baginda. Bila
dalam peperangan Badar. Semua sahabat sedia maklum bahawa jumlah tentera mereka hanyalah seramai 313 orang sahaja. Tapi mereka mudah untuk menewaskan tentera kufar yang jumlah mereka mencapai 1000 orang. Jadi perkara impossible telah berlaku. Apa rahsianya? Sebenarnya tentera Islam diiringi dengan sepasukan tentera, kita kata komando elit ni, iaitu para malaikat. Jumlahnya lebih kurang 3,000 hingga 5,000 malaikat yang membantu dalam peperangan itu, tuan-tuan dan puan. Kekuatan tentera gaib ini dinyatakan dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, juzuk yang ketiga, ayat 124 hingga 126. Bayat dia, إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tenteram hati kamu kerananya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitulah maha pemurah, maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya yang beriman, tuan-tuan dan puan. Allah bagi itu bukan senang-senang nak dapat, kan? Sebab mereka ni beriman secara total lah, lepas tu mereka dapat. Lepas tu kita jangan risau, Ada orang kata, kalau kita tutup semua pusat judi dekat Malaysia ni, kalau kita tutup semua kilang arak, secara saya miskinlah negara kita. Memang dalam Al-Quran disebut benda-benda yang haram ini, ada yang boleh beri manfaat, ada boleh beri manfaat kepada manusia, tetapi kemudaratannya lebih besar daripada itu. Kalau tengok pusat judi kan kat Genting Highland tu, memang berjuta lah orang berjudi dekat situ, tetapi dia punya mudaratnya lebih daripada itu. Sebab itu ianya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat bantuan ni sebab mereka beriman sepenuhnya, tuan-tuan dan puan. Dikhabarkan apabila turunnya ayat yang mengharamkan terus arak ni. Kan kalau kita tengok orang Arab dia minum arak kan, macam kita minum air kosong, air mineral ni, lalu minum je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedap air. Okey, dia ibarat kita minum air mineral. Hari-hari minum arak. Dalam rumah mereka penuh dengan tempayan arak, berisi arak, yang mahal, yang murah, macam-macam harga je. Jadi dia minum arak macam minum air mineral. Jadi sebab itulah arak ni diharamkan 3 peringkat. Kalaulah Allah tu terus haramkan terus, maka terwujudlah orang Arab ni nanti. Macam kita lah tuan-tuan, duduk Malaysia makan nasi satu hari 3 kali. Pergi Timur Tengah makan nasi sehari sekali, itu pun sikit, itu pun nasi jenis pulut. Kan banyak makan roti je. Terbanyaklah enjin tubuh kita ni. Kan beragam lah dia. Apalah kono makan sekali je ni. Tu nasi tu nasi pulut lah tu. Mana beras Faizal ni? Benda-benda kau pergi negara Arab kan. Tapi
kita mula-mula tak biasa, lama-lama biasa-biasa, akhirnya tak makan nasi, tak apa, makan roti, makan daging, makan kambing, makan lembu kan. Alhamdulillah. Okey. Yang bersahabat dikatakan apabila ayat last sekali turun kata arak itu adalah haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Semuanya arak itu adalah haram. Dikatakan bila turun je wahyu ni, Nabi sampaikan kepada para sahabat, bumi Madinah tuan-tuan perempuan seolah-olah banjir dengan arak. Mereka terus balik rumah, pecahkan semua tempayan, semua yang ada minuman arak ni mereka tumpahkan atas tanah. Tak nak minum lagi dah. Cuba kalau kita kan, haram ni rokok ni, let dulu, esok lusa berhentilah. Ataupun ini padam dulu, esok sambung lagi. Kalau kalau beli curut yang mahal tu kan, yang daun Havana yang 100 lebih sebatang, ada yang 200 lebih pun ada. Tak sanggup kita nak buang semua dia. Sebab itulah beza dari iman para sahabat dengan iman kita ni manusia akhir zaman. Okey, para sahabat ni contoh lagi di dalam surah Al-Muzammil kan, orang yang berselimut. Surah Muzammil ni ada 20 ayat. Ayat 1 hingga 19 itu, bila turun ayat 1 sampai 19, para sahabat menganggap bahawa Qiyamul Lail ni wajib buat orang Islam. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila turun saja wahyu ni tuan-tuan, mereka buat Qiyamul Lail hari-hari, setiap malam tak tinggal. Kemudian last kali turunlah ayat yang terakhir surah Al-Muzammil, ayat yang ke-20. Bila turun ayat 20 ni, tahulah mereka bahawa Qiyamul Lail ni tidak wajib buat kita. Ada ulama tafsir kata, sebahagian mengatakan bahawa Qiyamul Lail ni buat Rasulullah SAW wajib. Ada yang kata sunan. Yelah, tak mustahil wajib buat Rasulullah SAW. Sebab Qiyamul Lail ni tuan-tuan dan puan, ianya tempat untuk Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan Allah turunkan wahyu itu beransur-ansur, turun sedikit. Sebab apa? Ianya menghiburkan Nabi, ianya menguatkan jiwa Nabi ni. Di siang hari Nabi berdakwah tuan-tuan dan puan, berdakwah sampaikan jalan Islam kan. Bila dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, kemudian Nabi tukar dia sampaikan ayat ni. Mereka ni orang kafir Quraisy Mekah ni, bila dengar ayat ni mereka terlopong. Uish, hebat ayat susunan ayat ni. Sebab orang kafir Quraisy Mekah, mereka ni mahir, mereka ni cerdik dalam bidang bahasa, dalam bidang sastra. Sebab tu kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, majoriti ayat-ayat Makkiyah, iaitu ayat diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Lebih kurang 13 tahun ayat Al-Quran tu turun di Mekah, sebelum Nabi berhijrah. Majoriti ayat dia pendek-pendek belaka. Sebab orang Mekah ni memang cerdik sebenarnya. Bagi ayat pendek cukup, mereka dah faham dah. Qul huwallahu ahad, tak payah bagi yang panjang. Contoh, wadduha wallaili idza saja. Orang Madinah pula, lepas tu Nabi berhijrah kan, 10 tahun yang terakhir Nabi berhijrah, duduk Madinah 10 tahun. Ayat dia panjang-panjang. Orang Madinah ni dia kena bagi huraian lagi, panjang ayat dia. Bezakan dengan penduduk Mekah. Okey. Jadi bila Nabi sampaikan wahyu ni, mereka dengar, mereka heran, mana dia dapat ayat ni? Ada di antara mereka berfikir bahawa mungkin betul dia ni Nabi dan Rasul utusan Tuhan. Sebab tak mungkin Muhammad dibuat sendiri ayat ni, sebab dia sendiri buta huruf. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Allah utuskan seorang rasul di kalangan manusia ni, manusia yang umat yang buta huruf. Nak kabarkan di Mekah, di Madinah ni memang buta huruf belaka mereka ni. Tak ramai yang boleh membaca, boleh menulis ni. Kalau baca sejarah Al-Quran, campur Mekah Madinah, yang reti membaca, boleh menulis, tak lebih daripada 20 orang. Antaranya sahabat khalifah yang berempat itulah, ya. Lepas daripada itu barulah Nabi titik beratkan bab tulis menulis. Sebab itu apabila setiap kali turun sahaja wahyu ini, Nabi akan suruh juru tulis wahyu dia salin. Ini nak bagi catat kepada kita tuan-tuan dan puan,
Kalau ada benda yang penting, benda yang mustahab, wajib untuk kita tulis. Bukan wajib lah, maksud dia mesti tulis lah. Kalau tidak nanti lupa. Muda-muda ni pun boleh lupa tu tak? Kan? Dalam kepala dia dah ingat dah barang apa nak beli dekat Giant nanti. Kan? Telur, beras, Milo, semua ada dalam kepala. 1/10 InsyaAllah ingat. Ya. Tapi bila sampai kat Giant, dah nak bayar dah ni. Yang last sekali nombor 10 ni tak ingat. Kita seruak Allahumma salli ala sayyidina. Tak ingat juga. Kali sampai tak apalah, bayarlah. Nak sampai dekat rumah tuan-tuan dan puan, nak masuk pintu pagar, baru tengok astaghfirullahalazim, last sekali kangkung rupanya lupa nak beli. Itu dia contoh ya. Lepas tu kalau datang majlis ilmu mesti salin, tulis. Jadi para sahabat ni sama macam kita juga. Sebahagian sahabat dia rajin tulis, rajin bawa pen. Tapi zaman dulu tak ada pen kan. Zaman dulu tak ada pensel. Timbul pula persoalan, macam mana tu Ustaz? Dulu mana ada kertas A4. Jadi sahabat ni salin atas apa? Atas pelepah tamam. Ambil lah kulit kambing, mana-mana lah ambil batu dia, tulislah atas tu. Anak kita yang umur 3-4 tahun tu, kalau biarkan dia main dekat laman rumah tuan, tengok ada kereta ayah ada BMW kat luar kan. Oi, sedap centeng warna hitam ni kan. Dia ambil batu, dia lorek je, I love papa kan, I love mama. Kita marah dia. Perempuan dia tulis, dia sayang kat kita. Budak 3 tahun pun reti macam mana nak nulis kan. Tu belum besar lagi. Ni kan pula orang dah tua. Pandai-pandai dia lah nak tulis. Jadi para sahabat tulis, dia tulis atas batu, tulis atas kulit binatang, atas perca kain, apa-apa saja boleh ditulis. Nabi suruh, dia tulis wahyu Nabi lebih daripada 40 orang. Siapa ketua dia? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ya, ketua dia tulis wahyu Nabi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu benda penting perlu kita catat agar kita tidak lupa. Cuma zaman sekarang ni teknologi canggih, tak payah salin kan. On je handphone, dah rekod dah. Al-Quran pun macam tu, buka je Al-Quran, dah ada 30 juzuk dalam tu. Bayangkan kalau bila Nabi wafat, Nabi tak pernah suruh para sahabat kumpulkan Al-Quran ni, kita nak bukukan jadi satu mushaf. Nabi tak pernah suruh. Bila zaman Khalifah Islam yang pertama, berlakunya peperangan yang disebut Mauqi'ah Yamamah, iaitu peperangan memerangi orang yang murtad. Waktu itu ada sebahagian umat Islam yang mereka ni enggan untuk membayar zakat zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khalifah bagi warning, kalau kamu tak nak bayar zakat juga, kami akan perang kumpulan kamu ni. Mereka enggan, beberapa kali dah bagi warning, mereka tak nak juga. Akhirnya berlakulah pertempuran, peperangan. Dalam peperangan ni dikatakan bahawa 70 orang di kalangan para sahabat yang hafizul Quran, yang menghafaz Al-Quran, gugur syahid di medan perang. Allah pun turun ilham kepada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya bagi cadangan dekat Abu Bakar Siddiq, kita buat kumpulkan Al-Quran supaya Al-Quran ni tidak hilang daripada umat Islam. Takut hilang nanti macam mana nak baca kan. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar dia tak setuju. Ini bida'ah ni. Macam kita kan sikit bidah ya. Bidah Nabi tu nak buat ya. Tapi setelah berbincang ya, buat perbincangan apa manfaat, apa faedahnya, akhirnya Khalifah lega. Memang inilah yang Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Semuanya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Kalau kita tengok benar janji Allah tu tuan-tuan dan puan, Al-Quran ni kalau kita tengok, walaupun akhir zaman ni macam-macam orang cuba nak ubah atau tambah Al-Quran itu, kalau kita upload dia punya ni kan, software Al-Quran, ada orang cuba masukkan satu alif. Sebab itu pentingnya untuk kita menghafaz Al-Quran, kita dapat detect, oi ini salah, ini orang cuba nak mencampur adukkan Al-Quran. Kita dapat, kita buang. Ya, janji Allah. Kalau tengok 3 kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, sampai ke hari ni kita takkan jumpa mana yang asal. Betul ke tidak? Semua dah campur aduk ya. Berbeza dengan Al-Quran. Walaupun dah 1000 lebih, 1435 tahun Nabi dah tak ada kan. 1400 tahun Nabi dah wafat, tapi
Al-Quran itu masih terpelihara sampai kepada kita hari ini. Bahkan ianya telah dipermudahkan oleh para sahabat. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengumpulkan Al-Quran yang diperintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua mengumpulkan wahyu ini, sedangkan Zaid bin Sabit tak nak pun, dia panggil, kau jadi ketua untuk kumpulkan Al-Quran, dia tolak jawatan tuan-tuan dan perempuan. Dia kata apa? Kalau disuruh aku untuk mengalihkan gunung ni, lebih aku sanggup daripada nak kumpulkan mukjizat, kumpulkan wahyu. Ini satu tugas yang cukup berat. Bukan mudah ya. Macam mana cara nak kumpulkan? Zaid bin Sabit ni, semua ayat Al-Quran tu semua dia hafal, semua ada dalam dada dia, tak dia silap walaupun sedikit. Jadi dia cek surah Al-Baqarah, rujuk dekat para sahabat, sama tak macam aku baca ni? Rasulullah baca kat kamu sama macam aku baca ni? Okey, sama. Bayangkan nak cek semua satu persatu 6,236 ayat. Berapa lama ambil masa tuan? Bukan seorang dua, ramai yang dicek ya. Cek dekat Abu Bakar, cek dekat Umar, cek dekat Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya. Itu satu. Kemudian setiap ayat yang dibaca tu mesti ada bukti penyalinan dia. Siapa yang pernah salin ayat ni, bagi tunjuk sikit. Para sahabat pun, Sayyidina Umar pun buat pengumuman, siapa ada simpan ayat yang bersekian, bawa jumpa khalifah, kita nak susun ayat ni. Kita nak bukukan dia, kita nak susun dia elok, kan? Sahabat-sahabat lain bila dengar pengumuman announcement tu, dia pun balik ke rumah, pikullah pelepah tamar, gendonglah batu, kulit kambing, banyak-banyak ni, dan nak bawa pergi jumpa khalifah. Cuba kita bayangkan kalau kita baca Al-Quran kan, kami malam Jumaat, Yasin, atas pelepah tamar. Apa banyak bola ni kan, daun dalam surau ni. Itulah ibaratnya. Wal Qur'anil Hakim, atas batu pula. Innaka laminal mursalin, atas kulit kambing. Mana ayat 4 cari-cari tak hilang. Allah, susah macam tu tuan. Sekarang ni jangankan mushaf, Al-Quran dalam handphone kita ataupun Al-Quran dijual sekarang ni, kita ambil pen je. Dalam pen tu beratus nama syekh ada dalam tu kan. Kita tekan channel 1 keluar Sudais, tekan channel 2 keluar Ramidi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tekan channel 3 keluar siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Syekh Mahir. Tekan channel 4 Syekh Syuraib, Syekh Masyari Rashid. Ramai benar syekh je ya. Yang tak ada Syekh Mahmudun tak ada dalam tu. Ya. Okey. Baik, itulah umpamanya susahnya untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Para sahabat dengan Rasulullah SAW ni, mereka ni bangun qiyamul setiap malam sampailah ayat yang ke-20 itu turun. Maka yang tidak mewajibkan manusia ni bangun qiyamul lail. Kalau wajib qiyamul lail tuan-tuan perempuan, ramai yang berdosa saya rasa. Subuh pun belum tentu lagi, kan? Belum tentu perfect. Ini kan pula qiyamul lail. Ya Allah, susah kan? Berat. Okey, itulah cabaran kita tuan-tuan dan perempuan, nak beramal dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sukarnya tugas itu, daripada pelepah tamar, daripada batu, daripada perca-perca kain, daripada kulit-kulit binatang ni dikumpulkan zaman khalifah yang pertama, ya. Kemudian disimpan. Dah lengkap semua ayat itu. Ada ayat last sekali tak jumpa-jumpa. Ada dalam hafalan pada sahabat. Tiba ayat last ni tak ada seorang pun yang tulis. Buat pengumuman, tunggu. Akhirnya datanglah seorang sahabat. Kalau tak silap saya nama dia Khuzaimah Al-Ansari. Ni ayat ni saya ada salin waktu Nabi bacakan dulu. Betul-betul turun wahyu dahulu. Lengkap last sekali ya. Simpan. Ada dalam simpanan khalifah. Dan khalifah meninggal dunia, dipegang pula oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian disampaikan pula kepada anaknya Hafsah binti Umar. Kemudian sampailah pula kepada Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Berlakulah pengumpulan Al-Quran ini kali yang kedua. Sebab itu kita punya Al-Quran dipanggil Mushaf Uthmani. Zaman Abu Bakar As-Siddiq itu memang dikumpulkan, tapi ia tidak dibukukan jadikan satu mushaf. Maksud dia tak ada kulit depan, tak ada kulit belakang. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan
Sekali lagi, Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpul, jadi ketua untuk, bukan kumpul dah sudah, menyalin kembali, salin balik semua ayat-ayat itu, jadikan dalam satu buku. Dia dibantu oleh 12 orang yang lain jurutulis untuk menyalin kembali. Salin dah sampai ke hari ini. Dan dikatakan bahawa jelah orang Arab ni, bahasa mereka tak perlu letak baris, tak perlu letak titik. Cuba kita bayangkan ya. Ni kalau ada whiteboard saya boleh tunjukkan. Ada satu contoh manuskrip lama ya. Contoh itu zaman lepas khalifah, zaman beberapa ratus tahun selepas itu, tuan-tuan dan puan. Contoh ada tulis dalam surah An-Nisa ayat 91. Apa ayat tu? Faqtuluhum, ayat 91 lah. Jadi di situ ditunjukkan contoh para sahabat tulis ayat tu tak ada baris, tak ada titik. Macam mana nak baca tu kan? Ada baris ada titik pun merabat. Ustaz kata baris atas, dia pergi baca baris bawah. Ni baris bawah, dia baca baris depan. Nasib baik tak ada baris tepi tu tuan. Kalau tidak haru biru pun. Okey. Jadi itulah dia. Sentiasalah ianya diperbaiki. Sampai satu zaman ni, seorang orang yang mula-mula meletakkan baris, nama dia siapa? Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Jadi diperintahkan oleh khalifah pada waktu itu untuk meletakkan baris. Sebab apa? Sebab waktu itu tuan-tuan dan puan, umat Islamnya makin ramai. Orang Arabnya, orang Ajam ni macam kita lah, bukan orang Arab kan? Jadi kita tak faham macam mana nak baca ni kan. Ini dia campur aduk. Sebab itu ianya perlu diletakkan baris. Dan dalam sejarah Al-Quran menyatakan bahawa ianya telah diletakkan titik sewaktu zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab sebenarnya, tapi tak banyak. Dalam 4 huruf sahaja yang diletakkan titik. Antaranya huruf Nun, salah satu dari 4 huruf. Kemudian berterusan sampai zaman Muawiyah, boleh tak titik keseluruhannya. Kemudian zaman berlalulah zaman itu, sampailah pada seorang yang meletakkan baris, iaitu Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Dia arahkan seorang jurutulis ini, dia kata apa? Okey, sekarang ni contohnya mushaf tu dah ada tulis warna hitam, color dia warna hitam kan. Kamu ambil warna lain, contoh ambil warna merah. Kalau aku baca ni baris fathah, baris atas, kamu letak titik atas huruf tu. Contohnya waw, wallazi, waw di atas wa. Jadi letak titik, bukan baris yang melintang ya. Titik warna merah kan, letak atas huruf waw, letak titik satu. Maknanya dia baris atas. Kalau aku baca baris bawah, letak titik bawah huruf tu. Wallazina, contohnya zal ya mati di bawah zi. Bukan letak baris panjang tu tak, tapi just letak titik. Itu permulaan dia. Kalau aku baca baris depan, letak titik di hadapan huruf itu. Kan? Contoh apa? Ula, kan, baris depan ula. Bukan letak titik atas huruf itu. Nanti orang ingat ni baris atas pula nanti. Dia letak di depan huruf itu, depan alif itu, tuan-tuan dan perempuan. Punya sukarnya. Selepas itu barulah diperbaiki, baru letak tanda baris atas, baris bawah, baris depan, tanwin dan sebagainya. Sampailah kepada kita hari ini, siap color lagi. Ada warna hijau, warna kuning, warna biru, warna merah. Apa sebab ni? Dah bagi tahu ini hukumnya mad wajib, ini mad asli, ini mad iwad, ini mad jaiz. Bermacam-macam hukum lah yang diletak dalam Al-Quran sebab untuk mempermudahkan kita membacanya. Jadilah kita sebagai orang yang beriman dan kita rajin untuk membaca Al-Quran. Kumpulan yang pertama yang Nabi sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ada 4 kumpulan manusia. Yang pertama, dia beriman dan dia rajin baca Al-Quran, hari-hari baca Al-Quran. Dia diibaratkan seperti sejenis buah limau, buah utrujah. Baunya wangi, rasanya manis, lazat rasa dia. Ni orang beriman dengan dia baca Al-Quran. Dan kumpulan yang kedua, orang ni dia beriman tetapi dia baca Al-Quran bukan hari-hari, kadang-kadang. Bila? Setahun sekali. Contoh, bulan Ramadan dia rajin bertadarus khatam Al-Quran kan. Dia tak nak telaki hari-hari selain daripada Ramadan. Ini diibaratkan seperti buah kurma.
Buah kurma ni tuan-tuan, kalau kita beli baik murah, baik mahal, dia tak ada bau. Cuba kita bau, tak ada bau. Tapi bila kita makan, alangkah enaknya. Lebih-lebih lagi kalau kita makan kurma ajwa. Tu. Kemudian bulan ketiga Nabi kata apa? Dia ni Islam tapi dia ni munafik, rajin pula nak baca Quran. Diibaratkan buah yang indah kabar dari rupa. Buah tu kita bau, wanginya buah ni. Makan mesti sedap ni. Tapi bila kupas masuk mulut, ya Allah, pahit, terus kita buang. Kemudian bulan 4 ni paling teruk, menghabiskan boreh, yang kata kan. Maksudnya orang dalam Islam tapi dia ni munafik, pemalih nak baca Al-Quran, langsung tak baca Al-Quran, tak guna orang ni tuan-tuan. Dia ibaratkan buah yang bau tak sedap, rasa pun ampeh kan. Maknanya pahit dah rasa dia. Jadi kita upgrade diri kita. Kalau selama ni kita berada kumpulan yang kedua, kita upgrade, kita jadi kumpulan yang pertama, orang yang beriman dan orang yang rajin membaca Al-Quran. Sekian sahajalah untuk malam ini. Mohon ampun, mohon maaf yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa orang-orang yang beriman ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Permudahkanlah kami untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Permudahkanlah kami untuk membaca dan menghafaz Al-Quran. Fasihkanlah lidah kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon dan berharap ya Allah. Terimalah segala amalan kami, permudahkanlah urusan hidup kami. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal